perhatian. Setiap penceritaan berdasarkan kisah benar dan dari sumber internet yang sahih hanya bertujuan untuk perkongsian dan hiburan. Hai guys, apa khabar semua? Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys kepada korang semua yang sudi untuk tengok video kali ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni sudi stay tune sampai habis untuk dengarkan perkongsian kisah yang aku nak kongsikan ni. Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam pengenalan aku ucapkan buat korang guys, dan aku harap korang yang baru mengenali Faiz Cerita ni guys, kalau boleh sudi untuk support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share, dan juga korang boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruangan description. Sebelum aku nak memulakan penceritaan guys, aku nak minta maaf terlebih dahulu. Macam biasalah, sekiranya kalau aku ada tersalah cakap, tersalah sebut, atau mungkin ada kata-kata ayat yang kurang jelas ke, ataupun yelah mungkin ada salah silap di sana sini ke, aku minta maaf banyak-banyak guys. Segala kekurangan dan kelemahan aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat tontonan korang semua yang tengah tengok ni. Dan guys, diingatkan sekali lagi, setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Tanpa membuang masa, aku nak kongsikan dengan korang, nak ceritakan dekat korang dalam video kali ni. Kisah ni guys dikongsi dari seseorang yang nama Farah. Apa yang Farah ni kongsikan guys, kisah seram yang dia lalui ni, yang di mana waktu tu dia dengan kawan dia, mereka berdua lah, yang waktu tu mereka berdua ni sedang memandu waktu tengah malam. Kisah yang dia lalui ni berlaku pada tahun 2017 guys. Dan waktu tu Farah beritahu dia masih menuntut di salah sebuah universiti. Ada satu hari tu guys, Farah beritahu dia dengan kawan dia ni terasa bosan tau, dan mereka berdua ni merancang untuk keluar waktu tengah malam. Mereka keluar tu guys, tak ada destinasi yang tepat pun nak pergi mana. Cuma mereka rancang nak keluar tu hanya sekadar nak naik kereta, nak bersia-sia waktu tengah malam. Mereka pun menyewalah sebuah kereta, yang dimana kata Farah tempat nak sewa kereta tu pun tak jauh, dekat je, memang berdekatan dengan tempat tinggal mereka masa tu. Dan pada hari tu juga sekitar dalam pukul 10 ataupun 11 malam macam tu lah, mereka pun memulakan perjalanan. Kata Farah waktu mereka berdua nak pergi berjalan-jalan tu, Farah lah yang drive kereta. Sebab kata Farah ni, kawan dia tak berminat nak memandu waktu malam. Kawan dia hanya nak jadi peneman je. Sepanjang mereka berdua kat atas jalan tu guys, yang tak tahu ke mana arah tuju nak dipergi tu, sepanjang mereka berjalan tu, memang tak ada apa-apa pun yang berlaku kata Farah. Keadaan biasa, walaupun keadaan jalan masa tu kata Farah tak banyak kereta, keadaan pun agak sunyi, tapi Farah kata tenang lah. Memang dia tak adalah nak rasa takut ke apa, risau ke, memang tak ada langsung. Lagi-lagi dia kata dia memang ada lalulah dekat satu jalan ni, yang di mana jalan tu memang dia biasa lalu. Tiba-tiba waktu dia tengah drive tu, dia ada ternampak satu signboard lah, macam tu ada satu papan tanda yang di mana jalan tu nak ke Kuala Pilah, Karak. Dan kata Farah bila dia nampak tu, dia jalan je lah, dia tak fikir apa pun. Sebab lah benda pun tak tahu nak pergi mana, tak ada hala tuju, dia pun jalan je lah. Seingat Farah, waktu dia masuk dekat jalan nak ke arah Kuala Pilah Karak tu, waktu tu dalam pukul 2 pagi. Masa dia lalu je dekat kawasan situ guys, kawan dia ni tiba-tiba terbangun. Sebab sebelum tu kawan dia ni tertidur, tapi bila Farah lalu je dekat kawasan situ, kawan dia tiba-tiba terbangun. Lepas tu kawan dia terbangun, kawan dia pun tanya dekat dia, "Weh Farah, apa pasal kau lalu jalan ni?" Kata si Farah, waktu kawan dia tanya macam tu guys, dia kata aduh, memang dia buntu sangat lah. Dia heran sangat kenapa kawan dia tanya macam tu. Dah lah dia terkejut sebab kawan dia tiba-tiba bangun, lepas tu terus tanya macam tu. Farah macam rasa sedikit tak selesa lah sebab kawan dia tanya macam tu guys. Bagi Farah, waktu dia tengah bawa kereta lalu kat situ, tak ada apa-apa pun yang berlaku, biasa je jalan tu. Farah pun tanyalah dekat kawan dia, "Tak ada apa-apa pun dekat jalan ni, kenapa kau tanya macam tu?" Dan kawan dia pun bagi tahulah dekat Farah ni, "Aku sebenarnya tak sukalah Farah kalau nak lalu dekat sini. Pasal aku dah selalu sangat lah nampak banyak benda dekat sini." Apa yang Farah ni kongsikan, kata dia kawan dia ni ada diri ke-6 guys, yang mana kawan dia ni boleh nampak benda yang kita tak boleh nampak. Lepas je kawan si Farah tegur macam tu, tanya dia macam tu, dalam beberapa minit lepas tu, korang tahu apa yang jadi? Dengan tiba-tibanya guys, waktu Farah tengah bawa kereta tu,
Kan bila kita bawa kereta, kan mata kita, muka kita pandang ke depan. Tapi macam mana pun kita pandang ke depan, bila ada apa-apa objek dekat sebelah kanan ke sebelah kiri ke, memang kita akan nampak lah kan. Cuma tidak begitu tajam lah. Melainkan kalau kita pusing macam ni, barulah kita nampak lah betul-betul tajam lah kan, ataupun tepat lah kan objek tu ataupun pergerakan tu. Waktu dia tengah bawa tu, sebelah kanan dia ni, tingkap sebelah pemandu lah, ada benda yang berterbangan guys. Apa yang Farah tu nampak, walaupun dia tak nampak dengan 100% jelas, tapi dia pasti sebelah kanan dia tu yang dia nampak tu, benda yang terbang tu kain putih guys. Memang bila dia dah perasan macam tu, Farah beritahu dia tak berani pun nak pandang sebab dia confirm sangat dia nampak benda tu terbang. Kata Farah, waktu dia nampak benda macam tu guys, memang hampir nak tercabut guys dia punya jantung. Dah lah waktu tu dia tengah mandu, dan jalan waktu tu pula dah lah jalan yang berbukit. Kata Farah, memang dia berani sumpah dia takkan nak tengok benda tu, dia takkan nak pandang macam dia nak pandang macam ni ke kan. Memang dia tak nak guys, sebab lalui penglihatan dari jarak macam ni pun dia kata ekor mata lah, dia kata macam tu lah guys. Macam tu pun dia kata dah memang jelas, apatah lagi kalau dia nak pandang tepat, memang dia tak berani. Tapi apa yang jelas yang dia nampak memang kain putih. Lepas tu dia ada perasan yang kain putih terbang tu rambutnya mengerbang guys. Aku rasa korang semua yang tengah tengok ni tahu itu makhluk apa kan. Dan kata Farah, walaupun dia hanya nampak dengan ekor mata, tapi memang sangat jelas guys. Waktu tu kata Farah, badan dia pun dah menggeletar dah guys, dah menggigil dah badan dia. Memang terasa sangat lemah pula tiba-tiba. Dan tangan dia ni hampir-hampir nak terlepas daripada steering. Kaki jangan cakap lah guys, Farah beritahu memang terketar-ketar lah. Dan waktu tu jugalah Farah beritahu dengan sendirinya dia menangis guys. Menangis memang tak ingat dunia punya. Memang menangis meraung-raung dalam kereta tu sambil memandu. Sebab dia kata itu adalah kali pertama dia kena macam tu. Selama ni dia memang tak pernah ada pengalaman lah kena macam tu. Selalunya dia bagi tahu dia hanya dengar daripada mulut-mulut orang yang bercerita je lah. Tapi bila dia kena, memang dia kata sukarlah untuk dia melupakan kejadian tu. Dan kawan si Farah ni pula, Farah beritahu dia pun dah takut lah tengok keadaan Farah macam tu. Dan kawan dia ni pun berkali-kali tanya dekat Farah, Farah, kau kenapa ni? Kau kenapa ni? Kau okey tak? Kau jangan buat aku takut. Farah beritahu dia nak cakap dengan kawan dia tu, nak balas balik apa yang kawan dia tanya tu susah guys. Mulut rasa macam terkunci lepas dah nampak benda macam tu. Tapi dia kuatkan juga semangat dia. Dia hanya cakap dengan kawan dia, dia ada dekat sebelah weh, dia ada dekat sebelah. Itu je yang mampu Farah bagi tahu dekat kawan dia. Kata Farah, lepas dia cakap macam tu dekat kawan dia, nasib baik kawan dia faham guys. Kawan dia cepatlah pegang tangan si Farah ni untuk menenangkan dia. Kawan dia pun cakap dengan Farah ni, tak apa Farah, tak apa, tenang-tenang, sabar, jangan takut sangat, jangan panik sangat. Aku ada dekat sebelah kau ni, kau jangan tengok sana, tengok je depan. Lepas tu guys, yang Farah ni hairan, dalam keadaan macam tu, keadaannya memang dia dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang penuh dengan ketegangan tu, entah macam mana kawan dia ni boleh pula pasang lagu Korea dekat radio. Bila kawan dia buka je lagu Korea dekat radio tu, Farah beritahu guys, Farah jadi tergamam guys. Sebab kata Farah adalah dalam keadaan takut macam tu, memang taklah dia nak dengar lagu Korea guys. Memang tak logik langsung. Kalau kawan dia buka surah-surah ke kan, ayat-ayat Al-Quran, memang patut sangat lah, tak apa lagi. Lepas je mereka lalu dekat kawasan berbukit tu, benda tu pun terus tak ada. Dan perlahan-lahan Farah ni memberanikan diri untuk menolehlah sebelah kanan dia ni, sebab dia nak pastikan benda tu ada lagi ke tak ada. Jadi Farah pun pandanglah ke kanan. Bila dia pandang je, dia tengok benda tu, alhamdulillah benda tu dah tak ada. Lepas keadaan dah mula reda sikit, benda tu pun dah tak ada, Farah ni pun terus marah dekat kawan dia. Aku ni tak kisahlah engkau nampak ke, engkau tak nampak ke, tapi mulut engkau jagalah. Engkau jangan pakai cakap je, janganlah tegur. Walaupun kau pernah nampak apa-apa pun dekat jalan sini, kalau engkau tegur, kalau engkau seorang yang kena tempias tu tak apa. Ini tak, aku yang kena. Dan sedikit perkongsian daripada Farah ni guys, dia bagi tahu barulah dia faham perasaan driver-driver yang di mana selalu kita dengar siapa saja yang memandu tengah malam pergi kat mana-mana kawasan yang sekiranya nasib kurang baik memang terkena dengan gangguan-gangguan macam ni kan. Jadi Farah bagi tahu barulah dia faham macam mana perasaannya. Dan kata Farah, aku pun tak pasti sama ada betul atau tidak guys. Katanya kebanyakannya bila kita memandu tengah malam ni, tak kisahlah, kalau kita seorang memang, kalau nasib kurang baik kita seorang je lah yang kena. Tapi kalau kita ada penumpang lain, korang rasa penumpang lain kena juga tak? Sebab kata Farah, kebanyakannya pemandu lah yang akan selalu kena kacau. Akhir kata daripada perkongsian Farah ni, dia bagi tahu sekiranya ialah kalau kita lalu dekat mana-mana jalan kan yang sunyi, yang gelap,
apatah lagi jalan tu kita tak biasa lalu. Kata dia diingatkan supaya kita kena jagalah tutur kata kita, jangan tercelupa ataupun tertegur lah benda yang bukan-bukan. Jadi guys, itulah sedikit perkongsian kisah seram dalam video kali ni, yang mana kisah ni dikongsi daripada seseorang yang nama Farah, yang di mana kisah seram dia ni, dia diganggu dengan kawan dia sedang memandu di waktu tengah malam. Jadi apa-apa pun guys, terima kasih banyak-banyak sebab sudi stay tune untuk dengarkan kisah dalam video kali ni, dan segala kekurangan dan kelemahan mungkin kalau aku ada tersalah cakap, tersalah sebut apa-apa perkataan yang silap, aku minta maaf banyak-banyak guys, dan aku akan perbaiki untuk memberi yang terbaik buat tontonan korang semua. Aku harap sangat korang semua yang tengah tengok ni, please support Faiz cerita, stay support dan stay tune untuk next video. Banyak lagi kisah-kisah yang aku nak kongsikan kepada korang semua, dan tak lupa juga sekiranya kalau korang ada kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri guys yang korang sudi untuk share kan, korang boleh emailkan je di Faiz cerita. Jadi aku akan kongsikan kisah korang tu di dalam video di masa akan datang sekiranya kalau korang tidak keberatan lah. Ok guys, jadi apa-apa pun terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Aku tak dapat nak membelah jasa kebaikan korang semua yang tengah tengok ni sebab sudi untuk support Faiz cerita. Aku akan sentiasa mendoakan korang semua, semoga korang semua berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sihat, dan dilimpahkan rezeki selalu guys. Amin. Jadi guys, stay tune untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.